Penyelesaian masalah secara inventif merupakan bab 1 dalam subjek Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 2. Tajuk subtopik 1.1 dalam bab ini ialah pengenalpastian masalah. Pertama sekali, jom kita lihat apakah pengenalan bagi bab ini. Masalah bukan inventif dan masalah inventif. Maksud masalah bukan inventif ialah masalah yang dapat diselesaikan tanpa mempunyai kesan sampingan, manakala masalah inventif pula bermaksud masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Berikut merupakan carta alih masalah bukan inventif. Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan pelbagai situasi yang memerlukan kita membuat pilihan. Hasil daripada keputusan pemilihan memberikan satu pengalaman baharu dalam membina pemikiran yang matang. Kadang-kadang, situasi seperti itu memaksa kita menyelesaikan masalah tersebut dengan pantas. Ini pula merupakan contoh masalah bukan inventif. Masalah jenis ini merupakan masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan dilakukan. Ayo sama-sama kita lihat contoh masalah inventif. Dalam contoh ini, masalah meja tidak dapat menampung berat beban dapat diselesaikan setelah menggantikan kaki meja dengan besi. Namun, kesan sampingan wujud, iaitu meja menjadi lebih berat dan memerlukan lebih ramai tenaga pekerja untuk mengalihkannya selepas penambahbaikan. Seterusnya, menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif. Pertama sekali, menerangkan proses masalah bukan inventif. Masalah bukan inventif ini sering dialami dalam kehidupan seharian. Biasanya, individu yang menghadapi masalah perlu mencari solusi untuk atasi masalah. Kejayaan akan dianggap sekiranya masalah dapat diatasi oleh individu tersebut. Ini pula merupakan carta alih proses inventif. Langkah pertama adalah dengan mengenal pasti masalah yang dihadapi. Individu perlulah berhadapan dengan sesuatu masalah bagi mengenal pasti masalah tersebut. Langkah kedua pula menyenaraikan pilihan yang ada untuk menyelesaikan masalah. Langkah ketiga membuat pilihan yang sesuai daripada senarai pilihan yang ada. Langkah keempat pula adalah dengan melaksanakan pilihan yang telah dibuat. Seterusnya, langkah kelima, membuat penilaian sama ada pilihan tersebut berjaya atau sebaliknya. Sekiranya masalah tersebut berjaya diatasi, maka proses penyelesaian masalah telah selesai. Jika sebaliknya, rujuk semula langkah kedua dan jalan penyelesaian yang ada dan cubalah membuat pilihan yang lain pula. Strategi penyelesaian masalah inventif pula berbeza daripada penyelesaian masalah biasa. Melalui kaedah penyelesaian ini, proses kerja dapat dilakukan seperti rajah yang tertera. Terdapat 4 fasa penyelesaian masalah inventif. Fasa pertama ialah menganalisis punca masalah yang dihadapi oleh produk. Masalah ini boleh dikesan melalui proses kerja yang dikenali sebagai analisis fungsi. Contoh produk ialah meja. Analisis dilakukan dengan menjelaskan setiap fungsi bahagian meja. Analisis dilakukan sehingga punca masalah dikesan. Fasa kedua ialah memodelkan masalah dengan menggunakan konsep pencanggahan fizikal. Dalam contoh ini, meja perlu berat, iaitu bahagian kaki meja ditukar kepada besi untuk menjadi lebih kuat bagi menampung beban yang tinggi dan perlu ringan untuk mudah dialihkan. Pencanggahan fizikal dalam kes ini ialah meja perlu berat dan ringan. Dalam fasa ketiga, kita diperkenalkan dengan 2 kaedah penyelesaian, iaitu kaedah pemisahan ruang dan masa. Pemilihan jenis ruang boleh berpandukan jadual di bawah. Fasa keempat, model penyelesaian. Setiap kaedah pemisahan dibekalkan dengan pilihan-pilihan prinsip inventif. Sebagai contoh, kaedah pemisahan ruang dan masa dibekalkan dengan 7 prinsip inventif. Pelajar boleh pilih salah satu atau gabungkan prinsip inventif untuk selesaikan masalah. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih kerana menonton.